Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Masih lagi dalam tema 8 ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Tetapi pada kali ini kita telah masuk unit baharu, unit 23 iaitu usahawan berwawasan. Usahawan maksudnya peniaga lah. Usahawan ni orang yang berusaha lah. Peniaga, penjual apa semua tu lah. Berwawasan, maksudnya yang ada wawasan, yang ada target dia, yang ada impian dia, yang ada cita-cita dia. Usahawan berwawasan. Baik, kali ini kita akan memperkemaskan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca. Dan pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu akan ataupun kamu perlu menyatakan kesan daripada kaedah promosi jualan yang digunakan dalam karnival keusahawanan. Kesan daripada kaedah promosi. Lepas ni kita akan bincang berkaitan dengan kaedah promosi. Dan setiap kaedah itu ada kesan-kesan dia. Kita kena bincangkan selepas ini. Dan kamu perlu mengenal pasti atau mencari maksud bagi 12 perkataan berwarna biru pada teks mudahnya ibu berniaga. Jadi selepas ini kita akan bincang, kita akan kaji berkaitan teks mudahnya ibu berniaga. Dan pada teks itu ada 12 perkataan yang berwarna biru. Dan kamu perlu kenal pasti, cari maksud bagi setiap perkataan tersebut. Baik, terus ke muka surat 173 buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran. Pembaharuan dalam pemasaran. Jadi kita tengok seorang murid perempuan ni, dia bentangkan kaedah promosi. Dia bentangkan kaedah promosi produk jualan dalam karnival keusahawanan. Jadi sekolah murid perempuan ni mengadakan karnival keusahawanan. Macam yang pernah kita buatlah. Biasa kita panggil hari kantin, ataupun ada yang panggil hari keusahawanan, perkara yang samalah. Dalam buku teks ini dia sebut dia guna karnival keusahawanan. Jadi seperti pengalaman kamu, bila sekolah mengadakan hari kantin atau hari keusahawanan, apa yang dilakukan, apa yang berlaku ataupun apa yang dijual. Hari kantin ataupun hari keusahawanan ataupun karnival keusahawanan ini sebenarnya diadakan untuk memberi peluang kepada setiap murid untuk merasai sendiri suasana jual beli, ataupun nak memberi pengalaman baru, nak memberi pengetahuan baru, bagaimana untuk mengendalikan perniagaan. Jadi di situ pentingnya sekolah mengadakan program-program seperti hari kantin ini. Sebenarnya untuk mendidik kamu supaya kamu didedahkan dengan ilmu perniagaan. Bagaimana kita nak jual, bagaimana kita nak promosi, apa barang yang boleh kita jual. Itu salah satu usaha untuk menambah kemahiran kamu.
Kemahiran berjual beli, kemahiran bertutur. Bagus sebenarnya program seperti hari kantin itu. Baik. Jadi murid perempuan ini dia ada bentangkan 3 kaedah ataupun 3 cara untuk promosi produk atau promosi barang-barang yang dijual pada hari keusahawanan tersebut. Ada 3 cara. Yang pertama, murid perempuan ni dia cakap menggunakan pelbagai media sosial terkini seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Maksudnya kita promosikan, kita iklankan produk-produk kita, barang-barang yang kita nak jual ni, kita promosi dengan menggunakan Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kita iklankan guna media sosial tadi. Itu yang pertama, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, mengedarkan risalah kepada semua warga sekolah. Yang ini kaedah yang kedua, cara yang kedua. Kita edarkan risalah. Kita iklankan dengan menggunakan risalah kepada semua warga sekolah. Contoh, okey, contohnya kelas 5 Harvard. 5 Harvard ni dia nak berniaga burger dan juga air. Kemudian mereka nak pastikan pengunjung pada hari kantin itu tahu akan kewujudan gerai 5 Harvard. Jadi mereka pun buat satu risalah. Dia buatlah, okey, ada menu beberapa jenis burger, ada beberapa jenis air yang dijual. Dia buat dalam satu risalah, kemudian dia cetak banyak-banyak, kemudian serahkan, bagikan, edarkan kepada semua orang dalam sekolah tu. Cikgu ke, tukang kebun ke, murid lain ke, semua dia bagi. Jadi semua orang dalam kawasan sekolah itu akan tahu. Yang kelas 5 Harvard ni pada hari kantin nanti akan menjual beberapa jenis burger dan juga beberapa jenis air. Itu risalah. Dan kaedah yang ketiga adalah dengan memasang gegantung. Ataupun kamu sebut banner lah. Memasang gegantung. Gegantung tu macam yang kamu boleh tengok pada skrin kamu. Promosi sandwich. Tu. Memasang gegantung di hadapan sekolah. Maksudnya pasang banner tu di depan sekolah. 5 Harvard jual burger. Pasang banner jual burger. 5 Oxford jual nasi. Pasang banner jual nasi. Apa lagi? 4 Harvard jual nugget. Pasang banner. Penuh pagar tu dengan gegantung dengan banner. Itu kaedah yang ketiga. Jadi ada 3 kaedah yang dibentangkan oleh murid perempuan ini. Dan setiap kaedah ini, setiap cara ini ada kelebihan masing-masing. Ada tarikan masing-masing. Jadi itu yang kita nak bincangkan selepas ini. Baik, seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita nak bincang tentang kesan. Kita nak bincang tentang impak atau kesan berdasarkan kaedah promosi yang digunakan. Baik, kalau kamu tengok pada muka surat 173 itu, di bawah itu ada peta minda lah. Peta minda yang peta pemikiran yang perlu kamu lengkapkan. Baik, kita bincang sama-sama. Baik, yang pertama ini tindakan. Tindakan tadi kaedah lah. Kaedah yang digunakan. Yang pertama tadi menggunakan media sosial. Kita iklankan dekat Facebook. Kita iklankan dekat Instagram, dekat WhatsApp, dekat TikTok dan sebagainya. Kita iklankan. Baik. Bila kita promosi, bila kita gunakan media sosial, apa kesan dia? Apa kesan dia? Baik. Bila kita iklankan kepada Facebook, bila kita iklankan menggunakan Facebook, guna Instagram, guna WhatsApp, guna TikTok dan seumpamanya, promosi kita tu akan lebih meluas.
Jadi kita punya sasaran pelanggan itu lagi ramai. Kenapa? Sebab macam kamu selalu buatlah. Message yang kamu dapat dalam WhatsApp, kamu akan forward, majukan kepada grup-grup lain, kepada kawan-kawan yang lain. Jadi dengan cara ini, secara tak langsungnya, makin ramai bakal pelanggan yang kamu dapat dapat capailah. Kalau guna media sosial ni lagi ramai jumlah bakal pelanggan yang akan datang ke gerai kamu. Itu antara kelebihan promosi guna media sosial. Mudah, memang mudah. Dan orang tahu pun, bakal pelanggan pun ramai. Itu kesan dia. Yang kedua tadi, yang kosong ni, apa dia ni? Mengedarkan risalah. Baik, bila kita mengedarkan risalah kepada warga sekolah sahaja, kesan dia seperti yang kamu dapat lihat. Jadi pelanggan hanya terdiri daripada warga sekolah. Pelanggan kamu hanya terdiri daripada warga sekolah. Sebab apa? Sebab risalah yang kamu buat tadi itu, kamu hanya edarkan kepada warga sekolah, kepada tukang kebun, jaga, cikgu, kawan-kawan kamu. Jadi mereka sahajalah pelanggan kamu. Melainkan kamu edar risalah kepada pihak luar. Ini tidak. Ini edar kepada warga sekolah sahaja. Jadi bakal pelanggan kamu pun hanya terdiri daripada warga sekolah sahaja. Baik. Kaedah yang ketiga iaitu memasang gegantung. Pasang banner, pasang betul-betul depan sekolah, depan pagar tu pasang banyak-banyak. 5O jual ni, 5 Harvard jual ni, 6 Harvard, 6 Oxford, 4 Pintar, 4 Bijak, 4 kelas-kelas, macam-macam kelas. Setiap kelas ada jualan masing-masing, ada produk yang nak diniagakan. Semua letak depan sekolah, depan pagar sekolah. Apa kesan dia? Kesan dia lebih kurang sama dengan promosi guna media sosial. Sebab apa? Bila gantung banner depan sekolah, orang lalu lalang depan sekolah. Ataupun ada penjaga kalau nak datang ambil anak dia, dia kan lalu tunggu depan sekolah, depan pagar. Sambil menunggu, mereka boleh tengok, oh banyak banner yang digantung, banyak gegantung ni, banyak produk yang nak dijual ni pada hari kantin nanti. Jadi itu pun salah satu promosi yang baik. Iaitu gantung banner di kawasan, di hadapan kawasan sekolah. Orang lalu lalang boleh tengok, boleh baca dan mereka tahu menu-menu ataupun apa yang akan dijual pada hari keusahawanan nanti. Jadi pada pendapat kamu, antara ketiga-tiga kaedah atau cara ini, yang manakah yang akan membantu kamu dapat pelanggan yang ramai? Antara ketiga kaedah ini, kaedah manakah yang dapat bantu kamu dapat pelanggan yang ramai? Berdasarkan apa yang telah dibincangkan ni. Kamu kena fikir sendiri. Yang mana kaedah yang sesuai ataupun yang bijak. Yang boleh buat kamu untung berniaga pada hari kantin. Kamu kena fikir sendiri. Seterusnya, kita ke muka surat 174. Dan kamu akan dapat lihat ada satu teks bertajuk Mudahnya Ibu Berniaga. Seperti biasa, apa yang perlu kamu buat adalah baca dan fahamkan setiap ayat, setiap perenggan.
apa yang disampaikan oleh teks ini. Dah baca, dah faham, kamu dah tahu apa yang Ibu Farisha jual, kaedah mana yang dia guna, apa yang kamu perlu buat. Kalau kamu tengok, ada 12 perkataan yang berwarna biru. Yang pertama tempahan, yang kedua trend, yang ketiga jiran, yang keempat meningkat, yang kelima permintaan, yang keenam membantu, 7 pembungkusan, 8 media sosial, 9 promosi, 10 perkhidmatan, 11 berusaha dan 12 ejen. Kamu perlu cari maksud bagi setiap perkataan yang berwarna biru itu. Nak cari di mana? Kamus Dewan. Kalau tiada kamus Dewan, kamu boleh Google sahaja. Tak ada masalah. Seeloknya, pada peranti kamu, pada gadget kamu, pada telefon kamu itu, kamu download aplikasi Kamus Dewan offline. Kamu buka je Play Store ataupun Apple Store. Kamu type Kamus Dewan offline. Jadi bila kamu ada aplikasi tu, mudahlah untuk kamu cari maksud perkataan. Contohnya, pada telefon saya ni ada kamus, kamus offline ni. Jadi kamu type sahaja perkataan apa yang kamu nak tahu maksudnya. Jadi inilah tugasan kamu untuk bahagian ini, untuk muka surat ini. Cari maksud, kenal pasti dan tahu maksud, fahamkan maksud bagi 12 perkataan yang berwarna biru ini. Jadi itu saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Mudah sahaja. Jadi kita bertemu pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.